Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 31 Disember 2020 bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menyeru rakyat di negeri ini agar terus bersatu padu dan tidak memperjudikan masa depan mereka. Menurut Datuk Patinggi Abang Zohari, Sarawak memerlukan perpaduan masyarakat serta kerajaan yang stabil untuk manfaat rakyat negeri ini. Katanya hanya melalui perpaduan membolehkan Sarawak menuju era baru sebagai negeri maju pada tahun 2030. Beliau berkata demikian dalam perutusan sempena sambutan Tahun Baru 2021 hari ini. Ketua Menteri menambah kerajaan negeri melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah membuktikan keupayaan dalam memantau dan mengawal penularan wabak COVID-19 dengan amat berkesan sekali. Jelasnya walaupun wabak COVID-19 telah menimbulkan krisis, namun ia telah mewujudkan peluang yang boleh diceburi secara kreatif seperti ekonomi digital termasuk e-dagang, pembayaran tanpa tunai dan penghantaran tanpa sentuhan yang menjadi ekonomi arus perdana. Beliau juga merakamkan terima kasih kepada petugas Barisan Hadapan dan seluruh rakyat Sarawak khasnya atas kerjasama dan pengorbanan bagi memastikan rantaian wabak ini terputus dengan mematuhi setiap perintah dikuatkuasakan JPBN Sarawak serta memudayakan norma baharu dalam kehidupan harian. Berita selanjutnya, daerah Bau yang dikenali sebagai Lombong Emas 2 abad lalu kini menemui emas baru yang dapat membangunkan ekonomi pelancongan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg mendedahkan data yang diberikan oleh Jabatan Geologi menunjukkan terdapat sedikit simpanan emas yang tidak akan memberi keuntungan kepada ekonomi. I've requested Geological Department to give me the data. Whether there are any more sizable and economical deposit of gold. Whether it's economical for us to pursue the gold industry here. The answer is quite negative. Bermakna tidak ada lagi deposit. Adalah tapi not economical. Tidak boleh sebagai satu perusahaan yang akan memberi keuntungan kerana depositnya si cukup. If that is the case, what's the point to pursue industry that don't give any benefit? So we have to find another goal. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Perasmian Bicentennial Celebration 2020 200 Years History of Bau di Tasik Biru hari ini. Tambahnya, sektor pelancongan akan menjadi industri teras bersama dengan industri sokongan lain seperti alam, budaya, makanan dan minuman serta potensi pertanian. Justru beliau memberitahu kerajaan negeri telah mengambil beberapa langkah untuk membangunkan kawasan Bau. Langkah saya pertama ialah untuk menaik taraf bekalan api dan air. Just now I was given the briefing. We have given you 40 million ringgit to have water right up to Lunduk and Sematan. Under construction and hopefully will be completed next year. And we are upgrading your road. One is the Borneo Pen Highway. The other one is passing through Sinawan from Batu Kitang right up to Bau, dual carriageway. And this one is on our state fund. Dana kita sendiri. Kita besarkan bagaimana jalan dual carriageway untuk masuk ke Bau. And later on, we have feeder road. Struktur ini telah kita laksanakan. Bermakna macam orang nak explore deposit juga lah. Kita dah explore dah. Kita dah ada channel. The next one is to develop Bau as a whole, as a new goal. Seterusnya, pemilihan suri rumah oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Sarawak dalam program Celik Sedia Urus Risiko Isi Rumah Celik Suri adalah bertepatan dalam membantras kebakaran dari awal lagi. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, suri rumah mempunyai banyak masa di rumah dan faktor 3L iaitu lupa, lalai dan leka sering berlaku di kalangan suri rumah sehingga menjadi punca kebakaran. Ini mengingatkan saya pada budak saya di kampung, baru balik dari kampung. Jadi
ada satu ketika nyate merebus ubi teh kayak ditinggalnya sebab merebus ubi akan memakan masa lama. Ditinggal kayak pergi ke ruang tamu, ada orang datang. Sampai kering naknya periuk di dapur. Jadi ini adalah satu perkara yang sebenarnya boleh menyebabkan kebakaran. Macam tu kita leka dan juga kita lalai dan lupa ada merebus ubi kayu sebenarnya di dapur. Jadi kalau lambat jadi boleh menyebabkan kebakaran. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perhimpunan Bulanan tahun 2020 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBN Sarawak di Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat di Malaysia di Kuching pada Khamis. Dalam pada itu, Datuk Sri Fatimah menambah pihaknya sangat menyokong inisiatif Celik Suri yang diperkenalkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Negeri Sarawak dalam usaha membancuas kebakaran awal di rumah. Kementerian memang menyokong sepenuhnya bagi tahun 2021 sekiranya mahu penglibatan pihak kementerian, jadi silalah tulis surat kecil tapak tangan nyiru kami pada. Beralih ke laporan didara, penduduk di Nanga Semah dinasihatkan agar melakukan perimeter survey untuk menyukat tanah hak adat Bumi Putra NCR di kawasan itu. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi'i Ahmad, kawasan tersebut telah dimasukkan dalam lingkungan projek bakul makanan atau food basket yang akan dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Katanya penduduk Rumah Panjang yang berhasrat untuk menyukat tanah mereka dinasihatkan untuk melakukan secara berkelompok. Berdasarkan rekod yang telah saya teliti, kerajaan belum lagi menerima permohonan atau Jabatan Tanah dan Survey permohonan daripada penduduk Rumah Panjang ini untuk perimeter survey bagi tanah NCR mereka, dan begitu juga dengan kelulusan kerajaan baru ini untuk mengiktiraf di bawah tutorial domain ataupun pemakai menua Pulau Galau. Kerajaan Negeri Sarawak juga telah pun mengiktiraf status tanah berkenaan. Jadi saya mohon kepada kesemua rumah panjang di Nanga Semah ini, terutamanya ketua-tua rumah, supaya mereka memohon secara berkelompok. Jadi permohonan perlu dikemukakan supaya kawasan NCR yang mereka cadangkan, kerana ada cadangan pada mereka juga untuk mengusahakan tanah-tanah untuk penanaman buah kelapa. Sehubungan itu, Safi'i menyeru penduduk di Rumah Panjang Terbabit untuk mengemukakan surat kepada penguasa Jabatan Tanah dan survey bahagian mukah untuk penyukatan tanah mereka. Jadi saya mohon kepada semua tuan-tuan rumah, 7 buah rumah panjang di sini, supaya mereka membuka satu surat kepada penguasa land survey bahagian mukah, permohonan untuk penyukatan tanah NCR, perimeter survey. Lepas itu nanti baru mengenal pasti kawasan yang kita panggil sebagai Pulau Galau ataupun dipanggil sebagai pemakai menua, dan mereka juga boleh memohon, tapi permohonannya perlu dibuat dua permohonan berasingan, kerana pemakai menua merupakan satu seksyen lain dan juga perimeter survey merupakan seksyen yang lain. Terdahulu, Safi'i telah merasmikan projek kecil luar bandar RTP membaik pulih gereja Metodis Iban yang menelan kos sebanyak RM80,000 dan telah siap sepenuhnya. Manakala di Kabong, wabak COVID-19 sedang melanda di negeri ini tidak menghalang warga pendidik di Saratok meneruskan penganjuran program e-colloquium peringkat kebangsaan secara atas talian. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Muhammad Syikade menjelaskan penganjuran e-colloquium itu lebih mudah dengan cara pembendangan kajian secara virtual. Katanya tanpa kesungguhan warga pendidik di situ, penganjuran program berkenaan yang bertaraf kebangsaan itu tidak akan dapat dilaksanakan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penutupan bersemuka e-colloquium penyelidikan kajian tindakan inovasi dan perkongsian amalan terbaik peringkat kebangsaan 2020 pada Rabu. Seramai 39 peserta mengambil bahagian dalam e-colloquium tersebut dengan 19 dari Semenanjung Malaysia dan Sabah. Beralih ke laporan harian COVID-19, menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 2 kes positif COVID-19 dikesan di daerah Miri hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 1,117 kes. Kenyataan itu turut memaklumkan 1 kes dikesan melalui saringan individu bergejala yang bekerja sebagai penolong juruterbang pesawat, manakala 1 lagi melalui saringan individu balik dari Semenanjung iaitu Kuala Lumpur. Kedua-dua kes dimasukkan ke Hospital Miri untuk rawatan lanjut.
Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Selamat menyambut tahun baru 2021. Salam UKAS.